Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan satu tajuk kajian yang bertajuk Penubuhan Jaringan Titik Kawalan dengan menggunakan Global Navigation Satellite System GNSS di Politeknik Sultan Zainal Abidin. Saya, Puan Nur Asmihan binti Hamzah, selaku pembentang dan juga penyelidik bagi tajuk kajian ini. Selain itu, bersama-sama saya, Puan Wan Srihati Azurahayu binti Wan Ahmad dan juga Puan Nurhaniza binti Muhammad Noor adalah penyelidik dalam kajian ini. Pengenalan. Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia iaitu JUPEM telah memperkenalkan pengukuran yang menggunakan GNSS pada awal tahun 90-an. JUPEM juga merupakan jabatan yang menyelenggara Malaysia Real Time Kinematic GNSS Network ataupun kita kenali sebagai MyRTKNet sebagai rujukan dan pusat kawalan yang boleh menghasilkan maklumat secara masa nyata atau pasca pemprosesan. Penetapan koordinat melalui cerapan Network Real Time Kinematic RTK atau cerapan statik boleh dilakukan dengan menggunakan pengukuran GNSS. Pengukuran GNSS telah berkembang dengan maju dan impaknya telah menyebabkan berkurangnya penggunaan kaedah konvensional pengukuran di lapangan. Dalam penyataan masalah, kita akan membincangkan kenapa tajuk kajian ini dipilih. Yang pertama, kaedah pengukuran konvensional yang biasa dilakukan oleh para pelajar di PSMZA adalah dengan melaksanakan ukuran terabas dan ukuran ukur aras bagi mendapatkan nilai titik-titik kawalan X, Y dan Z. So dengan prosedur pelaksanaan pengukuran konvensional perlu dititikberatkan bagi mendapatkan hasil kerja yang tepat dan berkejiduan tinggi. Seterusnya, data-data cerapan perlu direkodkan bagi tujuan pengiraan dan pelarasan data yang diperoleh. Dengan kaedah tersebut, kita melihat kaedah konvensional ada sedikit kekurangannya. So, bagi mengatasi masalah tersebut, maka pengukuran dengan menggunakan kaedah GNSS telah dipilih bagi meningkatkan prestasi dan kejiduan sesuatu kerja pengukuran. Menurut Hazha Hamid 2021, perkembangan dan kemajuan teknologi GNSS telah membolehkan pengukuran dilaksanakan dengan lebih tepat, cepat dan efisien dengan menggunakan kaedah Real Time Kinematic RTK. So, daripada data cerapan yang diperoleh, dengan menggunakan pengukuran GNSS ini akan diperoleh hasilnya dengan tepat dan boleh diperoleh secara automasi ataupun secara mutlak. Kita pergi kepada objektif kajian. Yang pertamanya adalah bagi menubuhkan titik-titik kawalan mengufuk X, Y dan juga titik-titik kawalan menegak Z untuk kerja-kerja amali pelajar yang mengambil kursus Engineering Survey bagi diploma kejuruteraan awam Politeknik Sultan Zainal Abidin. Yang kedua, bagi mendapatkan nilai titik-titik kawalan X, Y dan Z di semua stesen cerapan dengan kaedah statik dan juga kaedah network RTK. Dan yang terakhir, objektifnya adalah bagi membuat perbandingan nilai cerapan koordinat bagi kaedah statik dan kaedah network RTK. Bagi skop kajian, kajian ini berfokuskan kepada penubuhan titik-titik kawalan mengufuk X, Y dan juga titik-titik kawalan menegak Z bagi kerja-kerja amali pelajar diploma kejuruteraan awam di sekitar PSMZA Dungun Terengganu yang mana mengambil kursus Engineering Survey di semester 2.
Pelaksanaan prosedur kerja adalah dengan menggunakan teknik GNSS sama ada static dan juga network RTK. Kita pergi pula kepada kepentingan kajian. Hasil dapatan kajian, pelajar-pelajar yang mengambil kursus Engineering Survey Diploma Kejuruteraan Awam dapat menjalankan kerja-kerja amali berdasarkan spesifikasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perkeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Bilangan 5-2021. Bagi metodologi kajian, kita akan bermula dengan perancangan, tinjauan, kaedah dan peralatan pengukuran, cerapan data di lapangan, proses data, keputusan dan analisa, dan akhir sekali kesimpulan kepada kajian yang telah kita laksanakan. Dalam metodologi kajian tadi, kita bahagikan kepada 3 peringkat, iaitu sebelum, semasa dan selepas dibuat. Bagi perancangan, tinjauan dan kaedah serta peralatan pengukuran, ia merupakan proses awal sebelum kerja-kerja pengukuran GNSS dimulakan. Seterusnya, bagi proses semasa, pengukuran berlaku bila mana cerapan data di lapangan direkodkan di dalam alat tersebut. Dan terakhir, selepas pengukuran dilaksanakan, pemprosesan data perlu dibuat bagi mendapatkan keputusan dan analisa yang tepat. Melalui analisa tersebut, keputusan bagi keseluruhan pengukuran boleh dibuat secara terperinci. Selepas proses mengambil data di lapangan siap, maka proses data dan analisis akan dibuat. Dengan ini, nilai koordinat dan nilai ketinggian di setiap titik-titik kawalan diproses dengan menggunakan perisian Trimble Business Center, TBC dan perisian CHCNAV untuk mendapatkan nilai sebenar X, Y, Z di titik-titik kawalan. Seterusnya, analisis terhadap semua data dibuat untuk memastikan data yang diproses menepati piawaian pengukuran GNSS. Sebelum kita pergi kepada proses data, kita kenali dulu lokasi jaringan titik-titik rujukan yang telah dipilih. Yang pertama, control point yang pertama adalah PSMZA1 yang mana berdekatan dengan main hall Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Yang kedua, PSMZA2 berdekatan dengan kaki bukit PSMZA. Yang ketiga, berdekatan dengan padang Jabatan Kejuruteraan Awam. Yang keempat, berdekatan dengan tanah lapang bengkel Bata JKA. Dan yang kelima adalah berdekatan dengan bangunan College Vocational Dungun. Kelima-lima tempat lokasi yang kita pilih ini adalah jauh dari sebarang bahaya ataupun sebarang gangguan. Jadi para pelajar boleh menggunakan nilai titik-titik rujukan ini selagi mana kawasan ini tidak dirosakkanlah. Dengan menggunakan perisian Trimble Business Center, nilai titik kawalan di stesen PSMZA1 diperoleh. Kalau kita tengok di sini, kita merujuk kepada datum GDM 2000. Zon kita adalah zon Terengganu Great, di mana geode yang dipakai adalah Malaysia Geode 2004. So, melalui pemprosesan tersebut, kita dapati untuk nilai X, kita memperoleh 56670.956 meter. Dan untuk Y, kita dapat nilai negatif 26135.145 meter dengan elevationnya adalah setinggi 20.716 meter. So, dari sini kita boleh dapat teruslah nilai bagi stesen PSMZA1, X, Y dan juga Z. Bila nilai di PSMZA1 sudah ada, jadi ke semua nilai di titik kawalan yang lain kita boleh dapatlah. Kalau tengok dari sini, bila kita menggunakan kaedah statik. Kita mulakan dengan kaedah statik. Untuk
kesemua titik cerapan 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan nilai X, Y dan Z seperti mana yang tertera dalam jadual ini. Okey. Seterusnya, data-data tadi diproses pula dengan menggunakan kaedah network RTK. So, daripada sini, data kelima-lima bacaan tadi pun akan diperoleh sebagaimana di dalam jadual ini. Bagi mencapai objektif yang ketiga, kita akan tengok di mana ada perbezaan nilai cerapan kaedah statik dan juga dengan kaedah network RTK. So, kita compare kat sini, bagi setiap titik kawalan 1, 2, 3, 4 dan 5, kita akan tengok di mana perbezaan yang paling tinggi untuk paksi X, Y dan juga Z seperti mana dalam jadual yang ditunjukkan. Kita boleh tengok kat sini analisis bila kita dapat lihat perbezaan nilai cerapan dengan menggunakan kaedah statik dan juga kaedah network RTK. So, perbezaan titik rujukan mendata kita adalah pada stesen PSMZA5 iaitu sebanyak 0.023 bagi X dan juga 0.022 bagi Y. So, di sini kita tengok kat mana lokasi titik rujukan kita berada. So, ia dapati terletak berhampiran dengan bangunan College Vocational Dungun. Seterusnya kita tengok kepada titik rujukan menegak, stesen PSMZA2 iaitu dengan perbezaan sebanyak 0.045 meter mencatatkan nilai perbezaan yang tinggi kerana titik rujukan tersebut berdekatan dengan kaki Bukit Bauk PSMZA. So, saya merujuk kepada menurut Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Bilangan 5, titik rujukan yang berdekatan dengan bangunan tinggi, dinding, bumbung besi dan juga kolam akan menyumbang kepada berlakunya pantulan gelombang satelit semasa cerapan dibuat. Punca-punca seperti ini akan memberi kesan gangguan kepada penerimaan data cerapan. Walau bagaimanapun, kedua-dua kaedah pengukuran ini boleh diterima kerana masih di bawah spesifikasi yang ditetapkan mengikut Pekeliling Ketua Pengarah Ukur Bilangan 5 2021. Di sini saya sertakan spesifikasi perbezaan koordinat yang telah ditetapkan mengikut pekeliling tersebut, di mana cerapan GNS dia ada mengikut titik kawalan X, Y dan Z iaitu secara mendata dan juga secara menegak. So, kalau statik sebanyak 2 cm perbezaan dia. Untuk Y 2 cm, Z 6 cm. Untuk RTK perbezaan bagi paksi X adalah 3 cm, Y 3 cm dan Z adalah 6 cm. So, jika dilihat dengan data yang kita peroleh, semua data kita tidak melebihi kepada had tikaian yang telah ditetapkan. So, di sini kita boleh simpulkan bahawa kesemua nilai titik kawalan yang kita peroleh boleh diguna pakai kepada pelajar-pelajar untuk membuat pengukuran. Kesimpulan yang saya boleh buat di sini, kajian yang dijalankan bertujuan bagi menubuhkan titik-titik kawalan mengufuk XY dan titik-titik kawalan menegak Z bagi kegunaan kerja-kerja amali pelajar yang mengambil kursus Engineering Survey bagi Diploma Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin telah berjaya dihasilkan. Daripada kajian ini, 5 titik-titik kawalan berkoordinat X, Y dan Z telah diwujudkan dengan mematuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Cadangan saya untuk kajian ini, bagi kajian akan datang adalah dengan melaksanakan pengukuran secara konvensional. So, keputusan yang diperoleh akan dibandingkan dengan data cerapan GNSS ini. Sejauh mana perbezaan koordinat titik kawalan akan diperoleh melalui pengiraan secara manual.
So, dengan cara ini kita boleh memastikan kemahiran dan kebolehan dalam melaksanakan kerja pengukuran secara konvensional atau asas dalam bidang pengukuran hendaklah dikuasai oleh para pelajar terlebih dahulu. So, diharap kajian ini dapat memberi manfaat kepada pelajar-pelajar diploma kejuruteraan awam bagi merasai suasana sebenar sebelum melangkah ke alam pekerjaan yang lebih mencabar. Itu sahaja daripada saya untuk pembentangan penubuhan jaringan titik kawalan dengan menggunakan Global Navigation Satellite System GNSS di Politeknik Sultan Nizam Zainal Abidin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.